Selamat datang ke channel Ziggy Barber. Hari ini kita akan belajar mengenai bahagi perpuluhan tahun 4. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada murid-murid yang lain. Soalan yang pertama, berapakah isi padu jus di dalam setiap bekas? Satu jug ini mempunyai isi padu 1,5 liter dan kita kena isi 5 gelas yang sama. Okey, jadi 1,5 liter ini kita bahagi dengan 5. Kita buat dalam bentuk lazim. Okey, 5 di luar, di dalamnya 1,5. Dan murid-murid kena ingat, letak titik perpuluhan selajur, iaitu 1 selari. Okey, jadi kita bahagi daripada kiri. Okey, 1 dalam sifir 5 tiada. Jadi kita naikkan sifar. 1 tolak dengan sifar 1. Turunkan 5, 15 bahagi 5. Okey, hasil darab dalam sifar 5 ada 15, iaitu 3 darab 5, 15. Jadi naik 3 tolak dengan 15. Okey, 5 tolak 5 sifar, 1 tolak 1 sifar. Kita tidak perlu atau nak letak sifar juga pun boleh, tidak perlu letak pun boleh. Okey, jadi jawapannya ialah 1,5 liter bahagi dengan 5 adalah sifar perpuluhan 3 liter. Dan setiap gelas berisi sifar perpuluhan 3 liter jus. Soalan kedua, 2 kilogram kek dipotong kepada 8 bahagian yang sama besar. Okey, ini ada keknya, sudah dibahagi kepada 8. Jadi, berapakah jisim sepotong kek? Okey, cara dia 2 kilogram bahagi dengan 8 sama dengan. Okey, kita selesaikan soalan ini dalam bentuk lazim. Okey, pertama sekali kita buat bentuk lazim. 2 kilo di dalam, 8 di luar. Okey. Jadi, kenapa kita nak letak titik perpuluhan? Nanti juga akan ajar ya. Okey, pertama sekali 2. Adakah hasil darab dalam sifir 82? Jika tiada, kita tolak dengan sifar, naik sifar. Okey, boleh? Jadi 2 tolak sifar 2. Soalan ini belum selesai lagi. Kita perlu tambah. Kita perlu letak titik di atas, titik di bawah. Okey, jadi kita letak sifar di sini. Letak sifar, turunkan sifar. 2 ini akan jadi 20. Okey, dalam sifir 8, paling hampir dengan 20 ialah 16. Okey, 16. 2 darab 8, 16. Jadi, naik 2, tolak dengan 16. Okey, sifar tolak 6, tak boleh. Jadi, 2 ini pinjam 1. Okey, saya juga ajar ya. Okey, sifar tolak 6, tak boleh. Jadi, sini pinjam 1, sini akan jadi 1, sini akan jadi 10. Okey, 10 tolak 6, 4. 1 tolak 1, sifar. Okey, sifar ni tak perlu tulis, nak tulis pun boleh, tak perlu pun boleh. Okey, kemudian kita turunkan lagi sifar. Sebab untuk bahagi perpuluhan, pastikan tiada baki. Jadi kita letak sifar lagi di belakang. Sifar ni kita turunkan. Okey, 4 tadi akan jadi 40. Okey, dalam sifar 8, 40 ada ke tidak? Pasti ada, iaitu 10 darab dengan 8. Betul? Salah. Okey, jawapan okey, cara sifirnya ialah 5 darab 8 adalah 40. Jadi, naik 5 tolak dengan 40, baru kita boleh tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 4 tolak 4,
sifar juga. Jadi di sini tidak perlu tulis, kita tulis 1 aja sifar di sini. Jadi jawabannya ialah 2 kg dibahagi dengan 8 bersamaan dengan sifar perpuluhan 25 kg. Oke, jadi sepotong kek berjisim, yaitu beratnya sifar perpuluhan 25 kg. Oke, kita masuk pada soalan 3, yaitu 63,72 bahagi dengan 9. Sebelum kita jawab dalam bentuk lazim, murid-murid kena hafal sifir 9 dahulu, supaya memudahkan murid-murid untuk menjawab soalan ini. Oke, kita buat dulu dalam bentuk lazim. Oke, buat bentuk lazim. Oke, 63,72 di luarnya 9. Oke, 6 kita bahagi dari kiri ke kanan. Oke, jadi 6 kita tengok hasil darab bagi dalam sifir 9 untuk 6. Adakah 6 di sini? Jika 6 itu lebih kecil daripada 9, kita cuma tolak dengan sifar naik sifar. Oke, 6 tolak sifar 6. Kemudian kita turunkan 3. 6 akan jadi 63. Oke. Dalam sifir 9 ada 63, itu 7 darab 9 63. Jadi naik 7, turunkan 63 di sini. Oke. 63. 3 tolak 3 sifar, 6 tolak 6 sifar. Tulis pun boleh, tak perlu pun boleh. Jadi seterusnya kita turunkan lagi 7. Sebelum itu murid-murid, jangan lupa letak titik di atas juga ya, supaya sama. Oke. Kemudian kita bahagi. 7 dalam sifir 9 ada, jika lebih kecil daripada 9, kita tolak dengan sifar. Oke, tolak sifar. Letak sifar di atas, 7 tolak sifar, 7. Oke, turunkan lagi 2. Oke, 72 sekarang. Oke, dalam sifir 9 ada 72, yaitu 8 darab 9 sama dengan 72. Jadi, naik 8 tolak dengan 72. Oke, 2 tolak 2 sifar, 7 tolak 7 sifar. Tulis pun boleh, tak perlu tulis pun boleh. Jadi jawabannya ialah sifar 7 perpuluhan sifar 8. Murid-murid boleh padam sifar di depan ini sebab nilainya tiada. Oke, jadi jawabannya ialah 7 perpuluhan sifar 8. Oke, cara yang kedua cikgu nak ajar sama juga dalam bentuk lazim, cuma ada perbezaan sedikit sahaja. Yaitu kita buat dalam bentuk lazim juga. Oke, 63,72 tak 9 di sini. Oke. Tadi kita ambil satu demi satu. Sekarang kita ambil 2 digit dahulu. Oke. Tengok di sini. 6 dalam sifir 3, dalam sifir 9 ini tiada. Jadi kita ambil lagi digit sebelahnya, dia akan jadi 63. Adakah 63 dalam sifir 9? Kita tengok di sini, 7 darab 9, 63. Jadi naik 7, pastikan 7 letak di paling hujung. Oke, di atas, di bawahnya 3. Oke, jangan letak di 6. Oke, sebab tadi tengok di sini sifar di depan 7. Jadi pastikan bila sudah guna 2 digit, pastikan sifarnya tiada. Jadi kita letak 7 di bawah, di atas ini, di bawahnya 3. Oke. Jadi kita tolak dengan 63. Oke, 3 tolak 3 sifar. Oke. Titiknya mesti selari. Oke, mesti selari. Oke, turunkan 7. Oke, di sini pula tidak boleh ambil terus, turunkan lagi 2.
biarpun 7 ini kurang daripada 9. Sebabnya, pastikan hanya di depan sahaja yang murid-murid boleh ambil 2 digit terus. Manakala 7 ini di belakangnya sekalipun, kita mesti bahagi dengan 1 per 1. Jadi 7 dalam sifir 9 tiada. Jadi kita tolak sifar, naikkan sifar. Oke, 7 tolak sifar, 7. Turunkan 2. Oke, 72 dalam sifir 9 ialah 8. Oke, 8 tolak dengan 72, jawabannya ialah 7,08. Kenapa cikgu tidak mau murid-murid ambil 2 digit itu di 72 terus? Supaya murid-murid tidak lupa letak sifar di sini. Oke. Jadi, murid-murid boleh guna dua kaedah ini, dua kaedah yang sama, yaitu bentuk lazim, cuma cara bahaginya yang berbeza sedikit, yang mula daripada kanan. Seterusnya kita masuk pada soalan 4. Oke, bagi soalan 4 nih, kita bahagi dengan 10. Bila bahagi 10, murid-murid kena faham ada dua cara yang boleh kita buat, yaitu cara pertama bahagi dalam bentuk lazim, cara kedua kita gerakkan titik ke kiri. Oke, cikgu terangkan satu-satu. 4,32 bahagi 10. Cara yang pertama kita bahagi. Oke, kita masukkan 4,32 di dalam, 10 di luar. Jadi 4 dalam sifar 10 tiada. Jadi 4 tolak sifar. Next sifar. 4 tolak 4. 4. Turunkan 3. 43. Paling hampir dengan 43 ialah 40. Jadi tolak dengan 40. Naik 4. 3 tolak sifar. 3. 4 tolak 4. Tiada. Oke. Jadi kita turun 33 ini. Turunkan 2. Dia akan jadi 32. Oke. 32. Tolak dengan 30. Sebab paling hampir dengan 32 ialah 30 dalam sifir 10. Jadi naik 3, tolak dengan 30, 2 tolak sifar 2, 3 tolak 3, tiada. Jadi sudah kita tambah sifar di belakang, di sebelah kanan 2. Oke. Sifar turunkan 20. 2 ini akan jadi 20. Jadi dalam sifir 10 ada 20. Jadi naik 2 tolak dengan 20. 20 tolak 20 sifar. Oke. Jawabannya ialah sifar puluhan 432. Cara yang paling senang ialah menggunakan cara yang kedua, yaitu gerakan titik sahaja ke kiri sebanyak 1 kali. Kenapa 1 kali? Sebab 10 ada 1 sifar sahaja. Oke. 4,32 bahagi 10. Kita gerakan titik ini satu tempat ke kiri bila membahagi 10. Kerana hasil bahagi semakin mengecil. Oke, nilai sesuatu nombor semakin mengecil apabila kita bahagi. Jadi, titik 1 kali ke kiri. Jadi, jawabannya ialah sifar puluhan 432. Seterusnya murid-murid, mari kita selesaikan soalan 5 menggunakan cara yang kedua pada soalan 4, yaitu 657,8 bahagi dengan 100. Oke. Kita selesaikan ya. 657,8 bahagi dengan 100. Oke. Bila bahagi 100 ada 2 sifar, jadi titik ini akan gerak 2 kali ke kiri. Oke, jadi jawabannya ialah 6,578. Oke, jawabannya ialah 6,578. Kemudian soalan yang ke-6, 2749 bahagi dengan 1000. Oke, ini adalah nomor bulat. Mesti murid-murid bertanya, di manakah titik perpuluhannya? Oke, bagi semua nomor bulat,
titik perpuluhan berada di paling belakang, oke, ataupun yang paling kanan. Jadi, ibu akan ajar 2749 titiknya yang paling kanan di sini ya, paling belakang. Bahagi dengan 1000. Oke, bila bagi 1000 ada 3 sifar. Jadi bila 3 sifar, gerakan titik 3 kali ke kiri. Oke, bila 3 kali ke kiri, 1, 2, 3. Titiknya sudah berada di sini. Jadi, jawabannya ialah 2,749. Oke, 2,749. Bila bahagi, nilainya semakin mengecil. Terusnya murid-murid, mari kita uji diri murid-murid dengan beberapa soalan. Soalan ini cikgu ambil daripada buku teks. Oke, murid-murid boleh selesaikan dan sila pause dahulu video ini sebelum melihat jawapan soalan ini pada slide seterusnya. Murid-murid sudah selesaikan? Mari kita semak jawapan murid-murid. Oke, ini adalah jawabannya. Dan pastikan murid-murid membuat pembetulan bagi setiap kesilapan dalam langkah jawapan murid-murid supaya lebih paham bagaimana membahagi nombor perpuluhan dengan betul. Oke, cikgu doakan semoga murid-murid sentiasa berusaha dan berjaya dalam setiap pelajaran selepas ini. Dan kita akan jumpa lagi di video seterusnya.